Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan semoga sihat sejahtera semua sekali netizen-netizen yang bersama mendengar kita pagi ini. Kita nak buat satu kenyataan. Biasalah politik ini cerita politik ni panas kita dengar ada macam-macam versi, macam-macam pandangan, macam-macam andaian, persepsi berkenaan dengan politik terkini, iaitu untuk Perdana Menteri, calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, dan juga kekuatan Pakatan Harapan sekarang ni macam mana, ya, isu Perikatan Nasional, dan juga kita nak tengok apa peluang-peluang, apakah panggil banyak dia panggil persepsi, andaian berkenaan dengan PRU ke-15 ni. PRU ke-15 akan boleh diadakan pada bila masa saja. Tapi sekarang adalah adakah kita, kerajaan sekarang ataupun rakyat ataupun ahli parlimen MP nakkan PRU ataupun nakkan pertukaran kerajaan. Mana ada dua, PRU atau pertukaran kerajaan. Apabila kita nak buat pertukaran kerajaan, ada berbagai-bagai masalah nampaknya. Jadi bukannya mudah. Ada tarik tali, ada perjanjian, ada option 1, option 2. Jadi itulah nampaknya yang menjadi perkara yang masih dibincangkan lagi, masih belum diputuskan lagi, terutama sekali calon Perdana Menteri Pakatan Harapan. Kalau ada calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, kalau kata dah ada kata putus, dah confirm maknanya dah mendapat kursi 126 macam tu, 126 masuklah Sabah dan Sarawak. Jadi sekarang apabila jadinya isu ni, jadinya pertikaian ini, maka ada yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan telah pun berpecah, Pakatan Harapan telah pun ada macam retak menunggu belah. Tapi sebenarnya kalau kita dengar kenyataan-kenyataan daripada beberapa pemimpin utama Pakatan Harapan seperti Anwar Ibrahim, DAP, Lim Guan Eng, Amanah, YB Mak Sabu, dan juga beberapa kepimpinan yang lain seperti Setiausaha Keadilan, Nasution, Saifuddin Nasution, Setiausaha DAP Anthony Loke, Setiausaha Penerangan Amanah YB Khalid Samad. Jadi mereka tidak ada mengatakan perpecahan itu, nampak sangat tidak ada unsur-unsur perpecahan, cuma ada perbincangan perkara-perkara yang mungkin tidak dipersetujui, terutama sekali dalam calon Pakatan Harapan untuk menjadi Perdana Menteri ni. Itu yang tak disetujui. Jadi yang lain mungkin tak ada masalah. Jadi adakah nampaknya, adakah Anwar Ibrahim masih lagi setuju dengan option 1? Option 1 tu masih guna pakai, ataupun option 2? Ataupun masih tidak mahu mengalah lah. Dua-dua pun tak mahu mengalah. Anwar Ibrahim tak nak mengalah, Mahathir pun tak nak mengalah. Jadi akhirnya yang lain jadi satu tekanan ataupun usaha untuk mendapatkan persetujuan daripada kedua-dua kepemimpinan ini masih lagi terbuka. Walaupun ada ura-ura, kalau kita tengok Dr. Mahathir mengatakan bahawa dia dah putus harapan dengan Pakatan PKR, mana PKR telah tidak memilih beliau. Walaupun beliau ni Dr. Mahathir ni telah pun bersetuju untuk
mengambil alih Perdana Menteri, menjawat Perdana Menteri sebagai selama 6 bulan saja, 6 bulan. Tapi walaupun 6 bulan, pada asalnya 12 bulan, tapi dikurangkan 6 bulan kerana Mahathir cakap ia perlu 6 bulan untuk menjatuhkan Muhyiddin dan juga Najib. Dua orang ni semua daripada UMNO, dan dia nak jatuhkan dua-dua ni. Dia tak percaya dua-dua ni. Maknanya kalau dua orang ni dapat dijatuhkan, dia halang daripada menjadi kerajaan, maknanya tertunailah tanggungjawab dia, mana habislah tanggungjawab dia, dan dia akan serah ini kepada Anwar Ibrahim. Tapi malangnya Anwar Ibrahim dan kepimpinan PKR tidak percaya kepada Tun Mahathir, tidak percaya. Sebab orang panggil dah kena tipu sekali, dan semasa kemenangan PRU ke-14, apabila tidak diserahkan, so macam-macam alasan, jadi dah mungkin tak percaya. Tapi walau macam mana pun, tak percaya ke ataupun percaya ke, ataupun ada ura-ura nak terus ambil jawatan PM ni, sebab ada mungkin pada saya satu yang perlu dipikirkan semula oleh PKR, kerana kalau katakan tak bersama Mahathir, rasanya susah untuk PKR untuk mendapat kepercayaan MP-MP, ahli-ahli parlimen yang lain, dan akhirnya sampai bila pun tak akan boleh berjaya untuk mendapatkan kerajaan ini balik. Dan kerana Mahathir ada kekuatan sendiri, dia dah 22 tahun, dah jadi PM 2 kali, jadi dia ada kekuatan sendiri, dan kita tidak boleh nafikan masih ada lagi serpihan PKR, Manda Azmin masih bersama dengan Mahathir. Dan juga orang-orang bersatu, selain daripada yang 5 orang ni, yang 5 ahli parlimen yang bersatu yang telah dipecat ni, ada juga bersama-sama Mahathir. Selain daripada 5 ni, ada lagi yang bersama-sama Mahathir. Jadi kalau kalau katakan Perdana Menteri ni Tun Mahathir, maknanya ada lagi yang akan masuk lah, yang akan bersama-sama dengan Pakatan Harapan Plus ni, mana ada lagi yang masuk. Tapi kalau tak ada bura-bura ataupun tak ada nampaknya keputusan Tun jadi Perdana Menteri selama 6 bulan ni, maka sukar kerana daripada Sabah, Sarawak dan juga serpihan daripada Bersatu tidak akan masuk dengan kumpulan Pakatan Harapan. Tapi perlu diingatkan juga PKR, sebenarnya PKR ni sebenarnya tidaklah, kalau kita fikirkan, ada yang mengatakan PKR boleh bertanding sendiri, boleh bergerak sendiri, boleh bergerak tanpa Mahathir, ataupun boleh dapat kemenangan balik 40 berapa, 47 yang dia menang tu boleh dapat balik. Tapi saya rasa sukar untuk PKR untuk dapat kemenangan sebagaimana PRU ke-14 sekiranya tidak ada sokongan daripada Melayu, kumpulan-kumpulan Melayu ni. Memang itu perlu pecahan daripada UMNO, pecahan daripada PAS. Sukar untuk PKR menang, kecuali sebab PKR lebih kepada kawasan-kawasan yang majoriti Melayu, ataupun yang majoriti Cina, Melayu dengan Cina, dengan Melayu tu 50-50. Jadi dia ambil kat situ. Jadi mana majoriti Cina semua akan ditandingi oleh DAP. Dia kurang dalam 48 kursi, macam tu lah, 48-49 kursi DAP. Tapi untuk PKR, mereka perlu bertanding ataupun bersaing dengan UMNO, dengan PPPM, jadi kursi-kursi atau kursi-kursi yang majoriti Melayu, kursi-kursi Melayu ni, macam Felda, dan Penggiaran Bandar. Jadi PKR perlu menang kursi-kursi majoriti Melayu, yang mana kita anggarkan, kita dipikir adalah agak sukar untuk PKR menang untuk kursi majoriti Melayu, kecuali
kursi yang di luar bandar, di pinggir bandar, yang majoriti separuh-separuh, maknanya Melayu 40%, then boleh lagi PKR dapat. Tapi yang kursi-kursi ini juga telah cuba akan ditandingi oleh PBBM ataupun UMNO ataupun PAS. Jadi itulah akhirnya kemenangan PRU ke-14 tu tidak akan semudah kemenangan pada masa PRU ke-15 nanti. Jadi kita harap masih kita minta PKR, kepimpinan PKR dapat memikirkan semula, sebab Tun Mahathir pun telah membuka ruang supaya bersama-sama balik, dan dia reda terima untuk menjadi Perdana Menteri selama 6 bulan. So Anwar Ibrahim kena terima, sebab dia kena ambil kesempatan ini supaya apabila sesebuah parti dia menjadi kerajaan, dia adalah lebih advantage, dia ada advantage untuk semasa PRU ke 15 nanti. Maknanya incumbent, maknanya orang yang menyandang kerajaan tu, menjadikan kursi adalah lebih mudah daripada menjadi pembangkang. Jadi mesti gunakan kesempatan ini. Dan Tun Mahathir pun rasanya berapa lama lagi dia pun dah tak larat rasanya nak tunggu setahun, 2 tahun. Jadi biarkanlah dia duduk jadi PM selama 6 bulan. So, selesaikan masalah dia dengan Muhyiddin. Dia nak buat apa dengan Muhyiddin tu, nak batalkan PBBM ke, atau nak ambil balik pengurusi PBBM ke, dia serah pada Mukris ke, itu terpulang pada PBBM. Tapi untuk PKR dan Pakatan Harapan ni kena boleh jadi panggil bertindak smart lah, smart in your action. Sebab apa, kalau tak ambil peluang ni susah nak dapat balik, sebab masih ada lagi 2 tahun, hampir 3 tahun untuk kerajaan Pakatan Harapan ni mengambil balik kerajaan. Peluang ni yang ada ni kita grab, kita ambil. Jangan kita biarkan peluang tu, kerana apa, mereka pun, Perikatan Nasional pun tidaklah begitu kuat, tidak begitu kuat. Masa dia tak begitu kuat, so kita kena ambil kesempatan ini untuk menumpukan kerajaan semula. Atau apabila sekarang ni gadimah-gadimah, habuan-habuan telah mula diberikan kepada ahli-ahli parlimen yang supaya dapat menyokong Muhyiddin. Tapi nampaknya UMNO dia tidak akan bersama-sama dengan PBBM. Sebab UMNO ni lain sikit, dia ni warlord dia lain. Dia punya strategi tu, kalau boleh dia nak memerintah seseorang. Dia nak memerintah. Dia tak akan nak bersama-sama dengan berkongsi kuasa dengan parti-parti yang lain, terutama parti-parti yang kecil macam PBBM. Dan mungkin dengan PAS boleh lah, sebab PAS ni dia akan bagi berkuasa di negeri seperti Kelantan, Kedah dan juga Terengganu. Dan tempat lainnya rasanya sukar. Jadi UMNO akan terus memang buang Muhyiddin dengan PBBM. Sebab kalau kita dengar kenyataan daripada PBBM pun cakap Muhyiddin jangan nak perbodohkan UMNO, dia cakap macam tu lah. Jadi memang tak akan diterima lah. Dan walaupun Muhyiddin dah minta kerusi untuk PRU ke-15 sebanyak 50 dengan 50 ke 53, tapi manakah mungkin nak diberikan banyak 50? UMNO pun nak berbagi dengan PAS lagi. Kursi-kursi Melayu tu ada berapa saja? Lebih kurang ada 120 macam tu. Itu sajalah. Okey, kita sambung lagi.